Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita hari ini dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan anda perniagaan SPM bab 4 tingkatan 5. Jom kita tengok apa yang cikgu kongsikan hari ini. Hari ini cikgu akan kongsikan dengan anda semua perniagaan SPM bab 6 tingkatan 5 iaitu persediaan memulakan perniagaan siri 1. Okey. Ini topik tingkatan 5 bab 6. Okey. Baik, persediaan memulakan perniagaan. Okey, yang mana di dalam persediaan memulakan perniagaan ini dia menceritakan, menyatakan, memaklumkan apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorang usahawan bagi memulakan perniagaannya. Okey, yang pertama usahawan kena tahu, okey, dalam perniagaan ada Akta Penubuhan Perniagaan. Okey, iaitu melibatkan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 dan Akta Syarikat 2016. Yang mana pendaftaran untuk memulakan perniagaan ini perlulah dibuat melalui SSM. Okey, ini boleh rujuk balik dalam bentuk pemilikan perniagaan masa tingkatan 4. Videonya pun cikgu ada sediakan dalam channel Cikgu Fairuzah, bentuk pemilikan perniagaan tingkatan 4. Okey. Baik. Okey, kita tengok sini Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, perniagaan bentuk milikan apa yang terlibat dalam Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ni? Okey, ada dua jenis perniagaan, dua bentuk perniagaan, milikan perniagaan yang terlibat dalam Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ini, iaitu pertama, perniagaan milikan tunggal, yang kedua, perniagaan perkongsian. Okey, seperti mana yang anda tahu, perniagaan milikan tunggal ada seorang pemilik sahaja. Perniagaan perkongsian ada 2 hingga 20 orang pemilik. Okey. Perkongsian dan milikan tunggal ini tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, yang kedua, Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 ini diperuntukkan untuk kepada satu bentuk perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. Okey, dia Akta Perkongsian Liability Terhad ni tertakluk kepada perniagaan alternatif gabungan antara perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. Okey, apakah ciri-ciri PLT ni? Okey, perkongsian liability terhad ni. Okey, liability dia terhad. Okey, liability dia terhad, hayat dia berterusan, entiti dia berasingan. Itu berbeza dengan perkongsian sahaja. Kalau PLT ni, dia perkongsian gabung dengan ciri-ciri sendirian berhad. Ada benda yang perkongsian tu tak berapa sesuai, tak berapa best, jadi tukar kepada syarikat sendirian berhad punya ciri-ciri. Contohnya liability terhad lah. Kalau perkongsian liability tidak terhad, ni dia masuk liability terhad. Hayat dia berterusan, itu pun ciri-ciri daripada syarikat sendirian berhad, dan entitinya berasingan. Okey, fleksibiliti perniagaan dia terletak kepada rakan kongsi, usahawan dan pelabur. Alright. Okey, seterusnya persediaan memulakan perniagaan ni kita kena tahu Akta Syarikat 2016. Siapa yang tertakluk dalam Akta Syarikat 2016 ni? Okey, yang tertakluk di dalam Akta Syarikat 2016 ini ialah syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Dua bentuk milikan ini tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016.
Okey, beza dia syarikat sendirian berhad ada pemegang share dia 2 hingga 50 orang. Syarikat awam berhad 2 dan tiada had maksimum. Tiada had maksimum. Okey, 2 syarikat berhad dan sendirian berhad ni tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, berikut adalah prosedur pendaftaran perniagaan. Okey, untuk perniagaan milikan tunggal. Okey, apa perlu buat? Apakah step-step untuk pendaftaran perniagaan ni? Okey, yang pertama, kena mendapat kelulusan nama perniagaan yang akan digunakan. Okey, ini biasanya dalam borang PNA 42. Okey. Jadi semua kena lengkapkan borang kelulusan nama perniagaan dengan 3 cadangan nama perniagaan tersebut. Dia suruh senaraikan 3 nama. Jadi tengok mana yang lulus. Tengok nombor 1 dulu. Kalau nombor 1 tak ada orang yang guna, lulus tapisan, jadi boleh. Kalau tak, dia tengok nombor 2 punya nama. Okey, gitu. Okey. Kalau kita beri nama perniagaan yang mempunyai nama sendiri, contohnya nama ikut IC surat beranak, jadi tak perlu menunggukan kelulusan daripada SSM sebab dia memang ikut nama sendiri. Kebiasaannya yang susah sikit bila ikut nama trend. Nama trend ni takut ada sama, dia tak boleh sama dengan syarikat yang lain. Okey. Baik, yang kedua, selepas mendapat kelulusan nama perniagaan dekat borang PNA 42 tu, kena isi borang pendaftaran perniagaan iaitu borang A. Okey, borang A ni maklumat peribadi pemilik lah. Maklumat pemilik, maklumat perniagaan, semua detail diperlukan. Jadi dah isi semua tu, perlu hantar. Okey, yang step yang ketiga tadi borang PNA 42 tu isi kelulusan nama syarikat. Yang kedua borang pendaftaran perniagaan, borang A. Yang ketiga dah isi borang tersebut, hantarlah ke pendaftaran SSM. Okey, bersama dengan dokumen sokongan berserta dengan fee. Okey, ini contoh cikgu ada bagi contoh borang A yang ada, nampak situ dia ada maklumat diri. Okey, yang kamu kalau tingkatan 5 dah tentu kamu biasa nampak borang ni kan, sebab nak isi dalam kerja khusus anda. Okey, kalau anda tak biasa tengok untuk tingkatan 4 dan sebagainya, kan tak biasa lihat borang A ni, boleh saja Google search untuk mencari borang pendaftaran perniagaan borang A. Macam mana borangnya. Okey, alright, seterusnya bagaimana pula? Tadi tu prosedur untuk milikan tunggal. Sekarang prosedur pemerbadanan syarikat persendirian. Syarikat. Okey, yang pertama, permohonan carian nama syarikat, samalah macam tadi. Nama syarikat kan. Ini pun kena ada kemukakan cadangan nama syarikat kepada SSM untuk melakukan carian nama. Baik. Yang pertama, permohonan carian nama syarikat tadi, pemohon perlulah mendapat kelulusan nama daripada SSM. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan daripada guna nama syarikat yang sama yang telah terdaftar atau nama syarikat yang dikawal oleh SSM. Itu yang pertama. Yang kedua, permohonan pemerbadanan syarikat menggunakan borang permohonan pendaftaran sebuah syarikat Seksyen 14 di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, berbeza dengan milikan tunggal tadi. Milikan tunggal tadi isi borang A kan. Okey, ini isi borang permohonan pendaftaran sesebuah syarikat Seksyen 14 di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, apa yang ada? Dia nak tahulah detail tentang nama syarikat yang dicadangkan, status syarikat apa, sendirian berhad ke, awam berhad ke, okey, jenis perniagaan, alamat pejabat daftar, pemegang saham, maklumat pemegang saham, maklumat saham syarikat, maklumat penyerah simpan borang. Okey. Alright, seterusnya dah buat dah semua tu.
Okey, yang ketiga, okey, notis pemerbadanan syarikat akan dikeluarkan oleh SSM apabila dokumen yang telah dimajukan sempurna dan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh SSM. Okey. Ada yang ketiga dapat notis lah. Okey, notis pemerbadanan syarikat akan dikeluarkan oleh SSM apabila dokumen telah dimajukan. Okey, yang keempat, okey, bila semua dah selesai, okey, pelantikan setiausaha syarikat hendaklah dilakukan dalam tempoh 30 hari selepas pemerbadanan sesebuah syarikat. Itu bezanya dengan milikan tunggal. Okey, ini untuk syarikat persendirian. Okey, kita tengok pula prosedur pemerbadanan syarikat awam. Okey, yang pertama sama juga mana-mana pun dia mesti permohonan carian nama. Okey, kemukakan cadangan nama syarikat kepada pihak SSM untuk memastikan nama syarikat tak sama dengan syarikat lain ataupun yang dikawal. Okey, yang kedua, permohonan perbadanan syarikat awam sama juga macam syarikat persendirian tadi, kena isi borang permohonan pendaftaran sesebuah syarikat Seksyen 14 di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, detail seperti begitulah, nama syarikat, status syarikat, pemegang saham, alamat syarikat dan sebagainya. Okey, yang ketiga, pengeluaran notis pemerbadanan syarikat oleh SSM. Okey, notis pendaftaran akan dikeluarkanlah oleh SSM memaklumkan bahawa telah diperbadankan di bawah atas syarikat dan syarikat ini adalah sebuah syarikat syarikat sendirian syarikat sendirian ke apa ke. Okey, jadi ada pembuktian di situ. Itu saja beza dengan sendirian tadi kena lantik setiausaha kan. Ini tak payah. Okey, baik. Alright, perbezaan. Okey, ini kita tengok supaya lebih nampak. Okey, kita tengok perbezaan di antara perniagaan biasa, syarikat dan perkongsian liability terhad PLT. Okey, yang pertama berbeza daripada segi akta. Okey, untuk perniagaan biasa, pemilikan tunggal dan perkongsian, dia tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, kalau perniagaan syarikat dia tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016. Kalau perkongsian liability terhad ada perniagaan tu PLT, dia tak tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan, dia tertakluk di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad PLT 2012. Itu beza dia. Beza pada akta berdasarkan bentuk milikan perniagaan tersebut. Okey, sumbangan modal. Okey, perniagaan milikan tunggal dan perkongsian mendapat sumbangan daripada pemilik lah dan juga rakan kongsi kalau perkongsian. Okey, kalau syarikat dia dapat modal, sumbangan modal daripada sumbangan saham. Okey, manakala perkongsian liability terhad diperolehi daripada perkongsian sumbangan pekongsi. Sumbangan pekongsi yang terlibat dalam syarikat tersebut. Okey, pemilikan perniagaan. Okey, perniagaan milikan tunggal dan perkongsian dah tentulah pemilik perniagaan itu dan rakan kongsilah yang menjadi pemilik perniagaan tersebut. Kalau syarikat, pemegang saham. Okey, kalau PLT, perkongsi yang membuat sumbangan modal merupakan pemilik perniagaan tersebut. Okey, liability peribadi pula. Okey, kalau perkongsian dan milikan tunggal tidak terhad. Okey, pemilik atau rakan kongsi bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tanggungan dan hutang perniagaan tersebut. Okey, kalau syarikat tiada liability peribadi ke atas individu, pengarah atau pemegang saham sebab dia punya liability terhad. Liability yang ditanggung oleh pemegang saham setakat saham yang berbayar sahaja. Okey, itu bezanya. Dia tidak terhad, dia terhad lah. Kalau yang biasa dia tidak terhad. Okey, manakala PLT tiada liability di atas pekongsi kecuali kerana perbuatan salah atau peninggalan sendiri tanpa autoriti. Liability pekongsi setakat memodal berkongsi yang tidak
berbayar. Maksudnya samalah macam syarikat tadi. Liability terhad. Okey. Bilangan pemilik atau pemilik saham, kalau milikan tunggal seorang saja. Kalau perkongsian 2 hingga 20. Kalau syarikat sendirian berhad 2 hingga 50. Syarikat awam 2 hingga tiada had maksimum. Okey, kalau PLT 2 berkongsi dan tiada had maksimum. Itu macam apa tu? Macam syarikat awam berhad kan? Okey. Itu beza dia. Alright. Yang terakhir, tanggungjawab pengurusan perniagaan. Pemilik perniagaan atau pekongsi yang akan bertanggungjawab menguruskan perniagaan tersebut. Kalau syarikat, lembaga pengarah yang bertanggungjawab menguruskan perniagaan. Manakala kalau PLT, pekongsi yang akan melaksanakan tanggungjawab tersebut. Okey, sampailah di dalam segmen pengukuhan pada hari ini. Okey, cikgu nak uji tahap kefahaman. Okey, nak ukur kefahaman anda tentang topik yang telah kita pelajari sebentar tadi. Jom kita tengok apakah soalan yang telah cikgu sediakan untuk anda. Alright. Okey, yang pertama, apakah faedah yang diperolehi oleh seseorang peniaga yang mendaftar perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM? Apa faedah yang peniaga dapat kalau dia daftarkan syarikat dia di SSM? Apa faedahnya? Okey, jom kita tengok. A, mendapat untung yang lumayan. Ya ke? Okey. B, dikenakan cukai perniagaan yang rendah. C, mendapat entiti yang sah di sisi undang-undang. D, dikecualikan membayar lesen perniagaan untuk tempoh 3 tahun pertama. Okey, apakah jawapan yang tepat untuk soalan yang tadi? Apakah faedah yang diperolehi kalau kita berdaftar dengan SSM? Ya, okey, jawapan dia ialah C, iaitu mendapat entiti yang sah di sisi undang-undang. Okey, bila kita berdaftar, kita takluk dalam undang-undang yang telah ditetapkan dan kita dilindungi dengan peruntukan undang-undang yang telah disediakan. Okey, soalan yang kedua. Mudah je kan? Okey. Yang kedua, antara yang berikut manakah prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal? Okey. 1. Pelantikan setiausaha syarikat. 2. Permohonan pemerbadanan syarikat. 3. Mendapat kelulusan nama syarikat. 4. Mengisi borang pendaftaran perniagaan. A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 4. D. 3 dan 4. Mana satu yang macam betul? Mana betul ya? Kita dah belajar tadi kan? Bukannya susah pun. Ya, jawapan dia D, mendapat kelulusan nama syarikat. Okey, nama syarikat tu dekat borang PNA 42 tadi. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dalam borang A. Kan? Mudah je. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Encik Ali ingin menubuhkan kedai runcit dan beliau ingin mendaftarkan perniagaannya sebagai kedai runcit Perkasa Jaya. Okey, Perkasa Jaya. Alright, di bawah akta manakah Encik Ali perlu mendaftarkan perniagaan dia? Dan terangkan, nombor 2, terangkan prosedur pendaftaran perniagaan kepada Encik Ali. Maksudnya Encik Ali ni nak buat kedai runcit. Okey, dan dia ni bentuk milikan perniagaan dia tak ada sebut nama orang lain kan, nama dia je kan. Jadi itu cluenya, kata kuncinya di situ. Jadi maksudnya Encik Ali nak tubuhkan kedai runcit, dia tak sebut nama-nama ada kongsi ke apa ke. Jadi maksudnya itu adalah milikan tunggal. Jadi di bawah akta mana Encik Ali tu belum daftarkan perniagaan dia? Okey. Ya, betul. Milikan tunggal dia di bawah akta pendaftaran perniagaan 1956. Okey. Terangkan prosedur pendaftaran perniagaan kepada Encik Ali. Okey, apa Encik Ali perlu buat? Kat sini ada 6 markah. Jadi dia kata terangkan. Jadi kamu kena bagi fakta dan huraian. Okey, jadi maksudnya ada 6 markah. Jadi kena ada 3 fakta, 3 huraian. Okey, jom kita tengok. Alright.
Fakta yang pertama, mendapatkan kelulusan nama perniagaan yang akan digunakan. Okey, macam mana nak dapat kelulusan nama perniagaan tu? Isilah borang kelulusan nama perniagaan dengan 3 cadangan nama perniagaan. Dah dapat 2 markah kat situ. Okey, fakta yang kedua, mengisi borang pendaftaran perniagaan iaitu borang A, dapat 1 markah. Macam mana nak isi? Apa yang terlibat dalam borang A tu? Okey, huraian dia, pemilik mengisi maklumat peribadi dan maklumat lain dalam borang tersebut. Dah dapat 4 markah kat situ. Okey, yang ketiga, pemilik perlu menghantar borang bersama-sama dokumen sokongan, 1 markah, beserta fee ataupun bayaran pendaftaran ke SSM. Macam ni cara dia jawab. Dah dapat 6 markah kat situ. Kan? Itu kan kita dah belajar tadi, memula tadi memilihkan tunggal. Macam mana nak prosedur pendaftaran dia. Tak susah kan? Senang je. Tamatlah perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita bertemu lagi untuk topik yang lain pula. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu Fairuzah supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video dan sesi live yang telah disediakan khas buat anda. Okey? Jangan lupa cuti-cuti juga. Belajar jangan lupa. Okey, jangan lupa bersama Cikgu Perniagaan SPM di dalam channel Cikgu Fairuzah. Jumpa lagi. Bye.